Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Pelajaran kita pada hari ini, Bucida yang cantik dan ulang pembuka selera, kemahiran menulis, dan kamu boleh rujuk buku teks muka surat 46 dan buku aktiviti muka surat 48 dan 49. Baik murid-murid, tadi kamu telah melihat dua jenis pokok bucida, iaitu pokok bucida daun hijau dan pokok bucida daun putih. Ya, pokok bucida ini juga dikenali dengan nama pokok doa. Mungkin sebab rantingnya seperti menadah ke langit kan. Dan dalam bahasa Inggeris, pokok ini dikenali sebagai black olive tree. Pokok ini berasal dari negara Bahamas. Baik, di mana letaknya Bahamas ni? Negara Bahamas ni, kalau kita lihat peta ini, di sinilah letaknya Bahamas. Bahamas ni terdiri daripada gugusan pulau dan terletak di lautan Atlantik. Aktiviti utamanya adalah pelancongan sebab pemandangan lautnya sangatlah menakjubkan. Awak boleh tengok di internet ya, awak type Bahamas, boleh lihat ya gambar-gambar yang berkaitan dengan laut dan di tepi pantai, sangat cantik. Okey, Bahamas ni terletak berhampiran dengan United States ataupun Amerika Syarikat ya, jiran dia, dan juga Cuba, dan di sini ada Haiti ya. Jadi itu mengenai negara Bahamas, tempat asalnya pokok bucida ini. Baik, seterusnya mari kita lihat apa lagi yang berkaitan dengan pokok bucida ini. Pokok ini membiak melalui anak benih, namun perlu disemai di tempat lain terlebih dahulu seperti di dalam poly bag sebelum ditanam di tempat yang terpilih. Ya, pokok ini mengeluarkan bunga, namun yang akan menjadi buah amatlah sedikit ya. Daripada buah ni akan jadi biji benih ya. Tapi oleh sebab sedikit, proses pembiakannya amatlah memerlukan penjagaan yang rapi. Ya, setelah disemai dalam poly bag dalam 4-5 minggu dah tumbuh, barulah pokok bucida ini ditanam di tempat yang telah dipilih. Dalam beberapa bulan atau 1 tahun kemudian, pokok ini sudah membesar dan menghiasi kawasan rekreasi. Jadi pokok ni rimbun walaupun saiz daunnya kecil ya. Pokok ini dikategorikan dalam jenis pokok lanskap bersaiz besar. Pokok ini sesuai ditanam di lanskap, contohnya di jalan-jalan utama menuju ke bangunan-bangunan kerajaan ataupun di tepi-tepi jalan ataupun di taman rekreasi, di halaman rumah pun boleh, atau di dalam kampus universiti. Terusnya murid-murid, kita lihat petikan ini, bucida yang cantik ini dalam buku teks awak muka surat 46. Jadi awak kena baca terlebih dahulu ya, awak baca sendiri terlebih dahulu petikan ini, dan kita akan buat aktiviti melengkapkan carta. Aktiviti melengkapkan carta mengenai pokok bucida ya. Dari segi daun, kawasan ditanam, kelebihannya, semua maklumat ni terdapat dalam petikan bucida yang cantik ini. Baik, awak tengok ya, kita lengkapkan terus. Dari segi daun, okey, awak tengok gambar tadi pun awak tahu ya, daunnya ada warna hijau dan warna putih. Boleh tulis dua di situ. Seterusnya kawasan ditanam, sama ada ditanam di pinggir jalan. Di mana lagi ditanam? Kalau tengok dalam petikan ni, di pinggir jalan, di taman, dan di halaman rumah. Ya, jadi awak tulislah di situ, di taman, di halaman rumah. Jadi ada 3 di situ. Baik, seterusnya kelebihan. Apakah kelebihan pokok bucida? Yang ini terdapat dalam perenggan yang terakhir ini ya. Kelebihannya mempunyai akar yang kuat. Jadi bila akar dia kuat, dapat menahan tiupan angin yang kencang.
Dan selain daripada itu, orang ramai dapat berteduh di bawah pokok ini selepas penat bermain atau beriadah. Jadi awak boleh tulis di sini Contohnya awak tulis akar yang kuat, kelebihan dia. Kelebihan kedua, dapat menahan tiupan angin. Dan kelebihan ketiga, dapat berteduh di bawahnya sebab pohonnya rimbun, rindang. Baik, seterusnya murid-murid, kita lihat tajuk ulang pembuka selera muka surat 48 buku aktiviti. Tapi sebelum tu kita lihat sedikit apakah yang dimaksudkan dengan ulam. Ulam ditakrifkan sebagai bahagian tumbuh-tumbuhan yang terdiri daripada pucuk, daun, batang, umbut, biji, buah, ubi dan bunga yang dimakan secara mentah atau dicelur, di steam atau direbus sebelum dimakan. Itu definisi ulam. Seterusnya, selalunya bagi menambahkan rasa pada ulaman yang dimakan, ia dicecah dengan sambal, belacan, budi, cencaduk, mayonis dan cecahan yang lain, dan biasanya dimakan dengan nasi dan lauk pauk yang lain. Seterusnya, ulam terkenal sebagai hidangan harian utama di dalam kalangan masyarakat Melayu di kampung-kampung, dan kini mudah terdapat juga di kawasan bandar-bandar juga. Baik, seterusnya kita lihat ini adalah jenis-jenis ulam, jenis daun tadi, jenis batang, jenis umbut, jenis biji, buah dan sebagainya. Adakah kamu kenal apa jenis ulam-ulaman di Malaysia ni? Kita tengok yang pertama kat sini ialah yang kita panggil daun pegaga. Yang ini adalah petai, ini daun selum, jering, dan yang terakhir ini daun kaduk. Yang ini adalah pokok beka. Nanti dalam petikan ulam pembuka selera ada ulam pucuk beka. Ini pokok dia, ini buah pokok beka, dan ini pucuk beka. Baik murid, kamu boleh merujuk muka surat 48 buku aktiviti tajuk ulam pembuka selera. Jadi kamu baca terlebih dahulu, ada 6 perenggan di sini, dan setelah itu kamu tulis maklumat yang diperlukan. Maklumat ni boleh diambil daripada petikan yang kamu baca ini. Contoh cara jualan. Cara jualannya di mana? Di tepi jalan. Selain daripada itu ada sebutkan? Tak ada kan? Jadi yang ni awak boleh fikirlah. Kalau jualan ulam ni biasanya di mana? Contohnya mungkin dijual di pasar pagi ataupun di pekan sehari. Contohnya. Seterusnya, lihat dia punya jenis ulam dan cara masakan. Boleh lihat daripada petikan ni, pucuk beka direbus dan dimakan bersama dengan budu. Yang kedua, jering. Jering awak boleh tulis kat situ. Jering dimasak kari atau dimakan mentah. Yang ketiga, boleh tulis petai. Petai dimakan mentah, direbus atau dibuat jeruk. Jadi itu adalah cara jenis ulam dan cara masakan. Seterusnya yang ketiga, cara wang itu dibelanjakan. Boleh lihat kat sini lah cara dibelanjakan. Awak boleh tulis contohnya, wang hasil jualan dijadikan wang saku ke sekolah, dan wang yang selebihnya disimpan di dalam bank. Jadi faham ya semua cara untuk melengkapkan carta ini ataupun jadual ini. Jadi saya harap awak faham penerangan saya pada pelajaran kali ini. Jadi sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.